Rabbi syrah li sadri, wahai Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah segala urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, rungkaikanlah segala simpulan pada lidah. Yafqahu qawli, supaya difahami kata-kataku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat kurniaan daripada Allah mengizinkan kita bertemu pada pagi ini dalam siri kuliah duha online di atas talian. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan kepada semua hadirin, sahabat-sahabat grup pencinta Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, mudah-mudahan sentiasa sihat-sihat sejahtera dalam rahmat Allah. Sesungguhnya kita semua umat Islam bersaudara. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat satu buah binaan, satu buah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, kata Nabi. Yang mana bangunan itu saling meneguh, menguatkan antara satu sama lain. Asasnya, tapaknya berpegang teguh dengan tiang-tiangnya, berhubung dengan dinding, dengan bumbung. Saling mengikat antara satu sama lain, menyebabkan dia terbina sebuah bangunan yang kukuh, selamat untuk berlindung daripada hujan, panas, seribu dan sebagainya. Begitulah juga umat Islam yang mereka bersatu hati, mereka bersaudara. Mereka bagikan sebuah bangunan yang kukuh. Selamat umat Islam dapat beribadah dengan sempurna. Lantaran itu, umat Islam perlukan kepada kesatuan, perlukan kepada mahabbah, perlukan kepada hormat menghormati antara satu sama lain. Islam menggariskan bahawa memberi salam misalnya. Nabi SAW menyatakan, sukakah kamu aku beritahukan satu perkara yang apabila kamu amalkan, kamu akan diberikan kasih sayang, hormat menghormati antara satu sama lain. Allah Ta'ala akan satukan hati kamu. Lalu para sahabat menyatakan, beritahulah kami ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, afsus salam bainakum, sebarkan salam di kalangan kamu. Ini sama Islam yang sama-sama kita bertemu, berjumpa. Adapun umat Islam yang berada jauh daripada kita, sama ada mereka berada di Palestin, mereka berada di mana sahaja seluruh dunia, kita doakan mereka dengan selamat sejahtera. Allahumma ansur Islam wal muslimin, ya Allah tolonglah Islam dan saudara kita orang-orang Islam di sana. Sesungguhnya umat Islam perlukan kepada satu kuasa besar, ibaratnya dahulu dilindungi oleh khilafah Islam. Dikala ada khilafah Islam, umat Islam seluruh dunia rasa terselamat. Umat Islam di seluruh dunia rasa aman. Bahkan orang-orang bukan Islam pun selamat di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Ingat bagaimana di zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Ingin saya kongsikan di sini sebagai muqaddimah. Khalifah Al-Mu'tasim, satu hari seorang perempuan berjalan di satu pasar. Tiba-tiba dia terjatuh, dia rebah dan terselaklah kainnya menampakkan auratnya. Lalu perempuan tua ini ditertawakan oleh orang yang berada di pasar itu. Dia tertawakan, diejek-ejekkan sehingga dia merasa amat malu dengan penghinaan oleh pemuda-pemuda yang ada ramai di sekitar pasar itu. Lalu seorang perempuan tua ini menyeru, wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Aku dimalukan hari ini. Lalu rintihan perempuan ini didengari oleh seorang lelaki.
Lalu ia berlari-lari, berjalan dan berlari berhari-hari hingga sampai kepada kehadapan Khalifah Al-Mu'tasim. Dia menyampaikan berita penghinaan terhadap seorang perempuan di pasar itu terhadap Khalifah Al-Mu'tasim. Lalu Khalifah Al-Mu'tasim mengutuskan bala tentera bagi menyerang penduduk yang menghina seorang Muslim, menghina seorang perempuan yang terdedah auratnya. Satu angkatan bala tentera dihantar oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Subhanallah, kekuatan Islam. Menyatakan bahawa Islam akan terbela dengan adanya kuasa ataupun sebuah khilafah yang dapat menguasai. Jika kita lihat sekarang ini, bukan saja seorang perempuan yang dimalukan, bahkan kanak-kanak, orang tua, orang tidak berdaya, mereka dihina, dimalukan, dibogelkan dan sebagainya. Baru ini kita lihat satu kumpulan pemuda-pemuda Palestin telah dibogelkan dan diikat kaki tangan mereka dan dipukul hingga lebam-lebam sehingga mati, dan menyayat hati tentera Israel telah menjolok dengan batang kayu, tiang batang kayu ataupun besi bendera. Mereka cucukkan di dubur tentera Islam yang dibunuh itu dan diambil gambar, diedar-edarkan. Subhanallah. Betapa terasa terhinanya kita umat Islam zaman ini. Tak ada orang yang boleh membela dah Islam. Bahkan ada orang yang menghinakan Al-Quran, tak ada siapa bangkit membelanya. Orang yang menghina Allah, tak ada siapa bangkit membelanya. Betapa lemahnya umat Islam sekarang ini. Subhanallah. Lebih-lebih lagi kerajaan Zionis yang semakin mengganas itu telah melakukan berbagai-bagai penganiayaan terhadap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kaum yang paling kuat permusuhan dengan umat Islam ialah al-Yahud. Bagaimana firman Allah Taala, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati, wahai Muhammad, golongan yang paling kuat menyatakan permusuhannya, penentangannya terhadap Islam ialah orang-orang Yahudi, laknatullah. Dan golongan musyrikin, orang-orang musyrik yang antaranya paling kuat menentang, membenci Islam. Kenapa di antaranya golongan Yahudi ini, mereka ni sejak dahulu lagi telah menunjukkan penentangan mereka kepada Nabi-Nabi. Kalaulah alasan golongan Yahudi menyatakan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad atas sebab-sebab Muhammad bukan keturunan Yahudi, ataupun atas sebab Muhammad itu dari kalangan bangsa Arab, karena itu mereka menolak Islam, bermakna mereka berbohong. Itu alasan mereka semata-mata. Cuba lihat berapa ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul daripada kalangan Bani Israel sendiri. Daripada kalangan Yahudi, daripada kalangan Bani Israel sendiri, mereka bunuh. Yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Mereka membunuh ramai Nabi-Nabi dengan cara tidak sebenar. Bagaimana kita sebut pada siri pengajian yang lalu. Daripada kalangan Nabi-Nabi dahulu ada yang disimbah dengan minyak panas, dimandikan dengan minyak yang sedang mendidih oleh orang-orang Yahudi. Di kalangan mereka ada yang ditatang daging-daging mereka, disikat dengan sikat besi sehingga berguguran daging daripada badan. Mereka menzalimi, mereka penganiayaan terhadap Nabi-Nabi dan mereka membunuhnya. Itulah sikap orang Yahudi, laknatullah, yang mana Allah Ta'ala menyatakan laqad ghadaballahu tabaraka wa ta'ala alal yahud. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat murka terhadap orang-orang Yahudi. Wala'anahum, dan Allah Ta'ala melaknat mereka li asbabin kasirah, kerana sebab-sebab yang banyak.
Bukan satu sebab, banyak sebab yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana fahum la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak pedulikan kepada kebajikan. Mereka tidak menyuruh orang lain berbuat baik dan mereka tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka. Wala yattabi'una al-haqqa, dan mereka tidak mengikuti kebenaran, mereka tak mahu ikut kebenaran. Bi aqwalihim wa af'alihim, sama ada kata-kata mereka pun mereka selalu berbohong, selalu menyebarkan fitnah, mereka selalu mengadu domba dan sebagainya. Aqwalihim wa af'alihim, perbuatan mereka pun suka melakukan perbuatan syirik. Perbuatan mereka selalu melakukan perkara-perkara yang menimbulkan permusuhan. Wa ahwalihim, dan ahwal di persekitaran mereka juga. Semua ini menggambarkan betapa mereka sendiri, sikap mereka sendiri tidak mahu berubah dan mereka tidak menyuruh kepada kebaikan. La'anallah, Allah Ta'ala melaknat mereka. Sebagaimana firman Allah, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alu. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan betapa golongan ini dilaknat oleh Allah Taala kerana mereka melampaui batas. Selain daripada membunuh nabi-nabi, mendustakan nabi-nabi, mereka juga tidak mencegah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Mereka juga tidak melarang orang lain daripada melakukan kejahatan. Itu di antara sebab mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi Allah Taala menyatakan wa naqadu ahdahu. Mereka telah memungkiri janji. Mereka telah memungkiri janji terhadap janji. Mereka ingin beriman pada Allah, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, Allah Taala mengangkatkan kepada mereka gunung. Sehingga kan wazannu annahum waqi'un bihim. Maafkan saya. Allah Ta'ala mengangkatkan gunung hampir-hampir menghempak mereka. Lalu Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan mereka agar mereka patuh kepada perintah Allah. Lalu mereka berjanji untuk melaksanakannya. Tiba-tiba bila gunung itu dipindahkan, diletakkan tempat asalnya, mereka kembali kufur dan ingkar kepada Allah. Subhanallah, betapa kerasnya hati mereka. Sebagaimana nyatakan wa kafaru bi ayatillahi ta'ala. Mereka antara sebab-sebab lagi mereka ditimpa laknat oleh Allah Ta'ala ialah wa kafaru bi ayatillah. Mereka kufur, mereka ingkar pada ayat-ayat Allah. Pada kitab Zabur mereka tidak beriman, pada kitab Taurat, pada kitab Injil mereka merubah-rubahnya. Mereka telah meminda-mindanya dan mereka tak pernah patuh kepada perintah Allah. Wasama'u kalam Allah. Yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka mendengar ayat-ayat Allah kemudian mereka pindah. Bukan mereka nak dengar dan patuh, tidak. Mereka dengar dan mereka fikiran mereka fikir nak pindah tang mana ni. Dengan ayat ni kemudian sini aku boleh pindah, sini aku boleh pindah. Bukan kata nak beriman pada Allah. Jadi mereka mendengar ayat-ayat Allah tetapi mereka mengingkarinya.
Wa qalu sami'na wa 'asaina. Mereka berkata, kami dengar tetapi kami ingkar, kami tak mahu. Dan lagi sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, ataupun summa yuharrifunahu min ba'di ma alimuhu. Mereka ubah setelah mereka ketahui dah kebenaran itu, tiba-tiba mereka ubah, mereka pindah ayat-ayat Allah. Wa qalu 'ala Allahi bighairi ilmin, dan mereka berkata terhadap Allah dengan tanpa berdasarkan kepada ilmu. Mereka buat tuduhan kepada Allah dengan tidak berdasarkan pada ilmu, bermakna berdasarkan kepada nafsu mereka. Mereka kata Uzair itu anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara, dan Uzair, orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Dan orang Nasrani pula berkata Isa itu anak Allah. Subhanallah. Maha suci Allah daripada apa yang mereka buat pertuduhan. Dan mereka menyatakan wa yaquluna 'ala Allahi al-kazib. Banyak mereka menyatakan pendustaan terhadap Allah. Misalnya mereka dalam i'tiqad mereka, Allah Taala beritahu, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami tak akan dibakar oleh api neraka, tak akan disentuh oleh api neraka. Siapa? Dakwa Yahudi. Orang Yahudi mendakwa, kami tak akan disentuh oleh api neraka. Kami ni anak-anak Allah, anak-anak kesayangan Allah. Allah tak akan campurkan kami ke dalam api neraka. Illa ayyaman ma'dudah, melainkan beberapa hari sahaja. Kalau masuk neraka pun kata mereka seminggu sahaja. Ini mereka berbohong terhadap Allah. Allah tak pernah berkata menyatakan demikian, tetapi mereka menyatakan ini. Allah Ta'ala beritahu, golongan kita, golongan Yahudi tak akan masuk neraka. Walaupun sejahat macam mana pun, tak akan masuk neraka. Dahsyatnya mereka. Dan mereka sebenarnya telah dihukum oleh Allah Ta'ala. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Mereka tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Mereka tak tahu nak balik ke mana, berayau-rayau di pasir, di padang pasir selama 40 tahun. Allah Ta'ala menghukum atas kejahatan mereka. Namun mereka tak pernah berubah-ubah. Ada di kalangan mereka wa ja'ala minhumul qiradah. Ada di kalangan mereka ditukar rupa menjadi kera, wal khanazir, dan ada di kalangan mereka yang telah ditukar rupa menjadi babi. Namun mereka tak pernah insaf. Ada di kalangan mereka disambar petir hingga mati bergelimpangan. Namun mereka tak pernah insaf atas apa yang berlaku itu. Mereka tetap dengan kekufuran dan keingkaran mereka. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Allah Ta'ala nyatakan, summa qasat qulubuhum. Summa qasat qulubukum min ba'di zalik. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu ataupun lebih keras daripada batu. Allah Ta'ala sendiri menyatakan betapa golongan Yahudi ini hati mereka cukup keras, sukar nak menerima kebenaran Islam. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sekeras-keras batu itu pun mengizinkan alir sungai mengalir di celah-celahnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Daripada kalangan batu yang keras itu ada yang pecah dan mengalirkan mata air. Cuba kita pergi ke hulu sungai, tempat air terjun. Kita naik tempat tinggi di atas bukit sana, tempat air terjun. Kita dapati air tu keluar daripada celah-celah batu yang keras tu.
Sekeras-keras batu pun mengizinkan mengalirkan air untuk kegunaan manusia. Tapi hati orang-orang Yahudi tidak sekali-kali. Jangan kamu nak menumpang kasih sayang mereka, kerana mereka bangsa yang tidak pernah memberikan kasih sayang kepada orang lain. Jangan kamu nak menumpang kekayaan mereka, kerana mereka sendiri pun berlumba-lumba merebut kekayaan dan bertelanggah sesama sendiri. Jangan kamu harapkan pertolongan mereka, kerana mereka tak pernah terasa nak menolong orang lain, melainkan ada satu muslihat yang lain. Allah Ta'ala nyatakan, wa inna minha la yahbitu min khasyatillah. Daripada kalangan batu ada yang jatuh, yang meletup kerana takutkan Allah. Tetapi hati orang-orang Yahudi ini tersangat keras daripada itu. Subhanallah. Membayangkan mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dah mengetahui sifat ciri-ciri Nabi akhir zaman. Mereka juga telah mengetahui kebenaran Rasulullah itu, namun mereka memusuhi Rasulullah. Ada di kalangan mereka yang cuba nak meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi yang mana dia datang bawa satu limau. Dan diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mengupaskan limau itu dan bagi dia makan seulas demi seulas. Yahudi itu melihat Rasulullah makan limau itu dengan penuh keheranan. Namun para sahabat menyatakan Rasulullah tidak memberikan kepada kami limau itu walaupun seulas. Rasulullah makan demi seulas hingga habis limau itu. Orang Yahudi beredar daripada situ dengan penuh keheranan, dengan penuh rasa sakit hati. Lalu sahabat bertanya tentang peristiwa itu. Nabi memberitahu, wahai sahabatku, sebenarnya limau tadi tersangat masam. Tersangat-sangat masam. Aku bimbang jika aku berikan kepada kamu, kamu makan limau yang sangat masam itu, kamu marah pada Yahudi tadi. Ataupun kamu menunjukkan reaksi yang tidak menyenangkan dia. Lalu aku tidak berikan kepada kamu, sebaliknya aku makan sehingga habis dengan penuh rasa sabar dan tersenyum. Semulia itu akhlak Rasulullah pun tidak tertarik untuk mereka beriman pada Rasulullah. Ada di kalangan mereka yang memberikan satu paha kambing. Kerana Rasulullah suka makan paha kambing. Dia berikan pada Rasulullah satu paha kambing yang telah dibakar. Lalu Rasulullah nak makannya, tiba-tiba salah seorang sahabat minta izin untuk makan lebih dahulu. Rasulullah membenarkan dia makan dahulu. Biasanya Rasulullah makan gigitkan agih pada sahabat lain pula gigit sampai Rasulullah gigit pula. Bila sahabat sebaik-baik sahabat itu gigit daging itu, terus sahabat ini terkena racun dan mati. Itulah dia percubaan golongan Yahudi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tetap dipelihara oleh Allah Ta'ala dan baginda sentiasa tabah menghadapinya walaupun penghinaan demi penghinaan daripada kalangan Yahudi. Jadi di antara golongan Yahudi yang menerima laknat daripada Allah Ta'ala ini kerana mereka tu keras hati mereka. Tak pernah merasa terpanggil untuk beriman. Hanya beberapa orang sahaja daripada kalangan Yahudi yang memeluk Islam, antaranya ialah Abdullah bin Salam dan beberapa orang pengikutnya sahaja. Yang selebihnya semuanya kufur ingkar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi dinyatakan ialah mereka selalu mengada-adakan kepalsuan, kata-kata yang berbohong terhadap Allah. Dan lagi wa aminu bil jibti wat taghut, wa amanu bil jibti wat taghut. Dan mereka beriman, mereka percaya kepada benda-benda taghut, benda-benda karut khurafat. Kerana
Wa qalu innahuma dan mereka menyatakan sesungguhnya al-jibti wa taghut itu ialah sebahagian daripada Islam. Mereka telah mereka telah apa ni mencampur adukkan Islam dengan perkara-perkara khurafat. Wa farraqu bainallah, dan mereka telah membezakan wa rasulihi, membezakan antara Allah dan Rasulnya. Wada'au annahum qatalul masih, dan mereka telah mendakwa mereka telah berjaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Antaranya lagi, antara sebab mereka ditimpa kehinaan dan kemurkaan Allah Ta'ala ialah golongan Yahudi ini mereka telah membezakan antara Rasul-Rasul. Mereka membezakan antara Rasul itu. Apa mereka menyatakan bahawa Nabi Musa lebih hebat daripada Nabi Isa. Mereka beza-bezakan. Nabi ni mereka beriman, Nabi ni mereka tidak beriman. Sedangkan kita baca dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah Ta'ala beritahu amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah malaikatihi wa rusulihi. Kullun amana billahi, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhirat. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Apa yang saya nak sebut di sini ialah la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita berikrar bahawa kita tidak pernah bezakan antara rasul-rasul itu. Semua kita beriman dan kita percaya kepada rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Walaupun semua rasul itu bukan daripada kalangan orang Melayu. Semua nabi-nabi kebanyakan daripada kalangan Bani Israel. Dan juga Nabi Muhammad pun orang Arab, tidak bangsa Melayu. Kita beriman. Kita beza-bezakan. Namun orang Yahudi, dia tak mau beriman kepada Nabi Muhammad kerana Muhammad bukan keturunan mereka. Bukan kalangan Yahudi. Bukan kalangan Nasrani. Mereka tolak mentah-mentah. Jadi orang Yahudi dan Nasrani ini mereka membeza-bezakan. Mereka percaya sebahagian Rasul dan sebahagian lagi mereka mengingkarinya. Mereka tak percaya. Wal'iyazbillah min zalik. Itu di antara sebab mereka ditimpakan kehinaan. Baba'u bi ghadabim min Allah. Mereka ditimpakan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi antaranya ialah mereka mendakwa bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa. Annahum qatalul Masih alaihi salam. Mereka telah mendakwa mereka membunuh Nabi Isa. Sedangkan mereka bukan bunuh Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak bunuh Nabi Isa. Mereka tidak salib Nabi Isa. Tetapi yang mereka tangkap, mereka bunuh itu ialah walakin syubbiha lahum, ada kawan mereka sendiri yang Allah Ta'ala tukar rupa menjadi serupa dengan Nabi Isa. Nabi Isa ke mana? Nabi Isa diangkat naik ke langit. Di langit yang pertama. Ataupun Nabi Isa AS diangkat naik ke langit. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa naik ke langit. Jadi kita yakin bahawa Nabi Isa masih hidup dan Nabi Isa akan diturunkan bila dekat dengan kiamat nanti. Namun orang Yahudi menyatakan bahawa mereka telah bunuh Isa. Mereka telah membunuh Isa dan mereka menyatakan bahawa Isa telah disalib. Lepas itu di kalangan mereka menyembah salib. Di kalangan mereka menyembah salib kerana itu tempat disalibnya Nabi Isa. Semuanya itu sama ada Yahudi ataupun Nasrani, mereka adalah sesat daripada jalan kebenaran. Namun Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa aku dibandingkan dengan Nabi-Nabi dahulu bagaikan sebuah bangunan.
bagaikan membina sebuah bangunan, aku ibaratkan satu batu bata yang diletakkan untuk menyiapkan bangunan itu. Ini di antara kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Kerana nabi-nabi itu disebut nama mereka dalam Al-Quran. Sebenarnya nabi-nabi dan rasul ini seramai lebih 100,000 nabi. Adapun rasul ialah 313 orang. Habis nama-nama 25 orang itu, 25 orang rasul yang disebut nama mereka dalam Al-Quran. Selebihnya tak disebut nama mereka dalam Al-Quran. Allah Ta'ala pun dah beritahu, minhum man naqsushum alaik wa minhum man lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Daripada kalangan rasul-rasul dan nabi-nabi itu ada yang kami ceritakan kisah mereka kepada kamu. Dan ada daripada kalangan mereka yang kami tak ceritakan kepada kamu. Ramai lagi. Jadi, nama-nama 25 orang rasul itu, nama mereka disebut di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Baik. Maka itu menjadi kewajiban kita masuk dalam fardu ain. Kita kena dapat bilang nama-nama rasul, 25 orang rasul itu. Kerana nama-nama disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang Yahudi mereka tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka telah menjadi orang kufur, kafir kerana tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi wattakhadul ijla, mereka menyembah patung anak lembu. Di kalangan mereka menyembah patung anak lembu. Dalam tafsir Al-Azhar dan dalam syarah hadis riwayat Imam Tirmizi, Bahrul Mazi ada menyatakan bahawa seramai puluhan ribu Bani Israel telah menyembah patung anak lembu sepeninggalan Nabi Isa naik ke Bukit Tursina untuk bermunajat pada Allah Ta'ala. Sepeninggalan Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, kira-kira 40 hari itu, sudah 40,000 ataupun lebih daripada kalangan Bani Israel telah menyembah patung anak lembu yang telah dicipta oleh Samiri. Subhanallah. Lalu mereka telah dihukum oleh Allah Ta'ala supaya membunuh diri mereka. Faqtulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kamu. Bermakna berlakunya pembunuhan. Mereka bunuh sesama sendiri. Setelah berlangsung beberapa hari, pembunuhan itu dengan pemunajat dengan Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala hilangkan daripada, supaya Allah Ta'ala angkatkan ataupun hentikan mereka itu. Maka Allah Ta'ala pun mengampunkan mereka. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji mereka lagi. Uji lagi mereka, lalu mereka jadi kufur pula. Mereka tak beriman. Lalu mereka disambar petir, dipanah petir. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan semula mereka. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Allah Ta'ala nyatakan, kami hidupkan semula selepas daripada kamu mati disambar petir itu. Lalu kamu tetap tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu hari dahsyatnya orang-orang Yahudi laknatullah itu. Mereka tak pernah bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Mereka tak pernah mengambil pengajaran atas apa yang berlaku kepada mereka, nenek moyang mereka. Dan mereka tak pernah nak percaya pada kebenaran, walaupun kebenaran itu jelas di hadapan mata mereka. Subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Walaupun mereka mati, hidup semula. Mereka mati, Allah menghidupkan semula, mereka tetap tidak beriman. Ada satu kisah yang menarik tentang Bani Israel, tentang Yahudi ini. InsyaAllah kita akan bicara pada sini pengajian akan datang.
Saya ini sangat menarik betapa kerasnya hati orang-orang Yahudi ini di kala mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Apa yang kita bicarakan ini ialah nak beritahu bahawasanya tidak peliklah sekarang ini kalau orang Yahudi pergi serang, pergi bunuh umat Islam di Palestin, tidak pelik. Kerana Nabi pun mereka bunuh. Nabi pun mereka bunuh. Nabi pun mereka bunuh, mereka dustai. Nabi-Nabi daripada kalangan mereka pun mereka bunuh. Apatah lagi umat Islam. Apatah lagi daripada kalangan umat Islam yang bukan daripada kalangan mereka. Begitu jugalah golongan Yahudi laknatullah ini, mereka sebenarnya golongan yang paling takut kepada kematian. Mereka bukan nak berhadapan dengan tentera Islam. Tengok sekarang ini mereka pergi bom hospital, mereka pergi bom klinik, mereka bom masjid, mereka bom sekolah-sekolah. Itulah sikap mereka. Mereka suka menjahanamkan umat Islam. Mereka nak membunuh orang saja. Bukan kerana mereka itu nak menegakkan kebenaran, tetapi nak menunjukkan betapa mereka sanggup melakukan apa saja untuk disanjungi oleh dunia. Semoga Allah Ta'ala timpakan bala bencana yang paling dahsyat kepada golongan Yahudi, dan masa kemusnahan mereka tidak jauh. Bahkan dalam masa terdekat Yahudi akan musnah insya-Allah. Berdoalah kita pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada umat Islam dan mendapat kejayaan yang menjadi segala yang sebaik-baiknya insya-Allah. Kalau itulah untuk hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini diberkati Allah dan jadikan sebagai amal-amal soleh. InsyaAllah. Sekian billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada soalan Ustaz, kita boleh buka ya Ustaz ya? 1-2 soalan. Ada yang nak bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nak tanya sikit. Baru ni ada apa? Kalau tak silap saya ada speaker Dewan Negara kan yang melarang kita mengguna perkataan kafir kepada Yahudi. Apa pandangan Ustaz, betul ke larangan tu? Tak boleh sebut kafir kan? Baik, terima kasih Puan Hamid Haya. Sebenarnya orang kafir itu, kita sebut kafir pada dia pun dia kafir, tak sebut pun dia kafir dah. Sebab sikap dia tu, kafir itu gelaran Allah yang beri. Cuma kita menuding jari dengan kekerasan itu, maknanya dengan kita kata kamu kafir, itu usul dakwah yang tak betul lah. Kita memang dia kafir pun, tetapi kita jangan gunakan ayat yang kasar. Misalnya sesiapa yang tidak beriman pada Allah maka golongan yang kafir, golongan kafir. Tetapi kalaulah dalam suasana ketegangan tu, baik kita jangan gunakan kataan itu. Dalam dakwah. Tapi dalam Al-Quran sendiri misalnya, Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Dalam Al-Quran. Katakanlah wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah patung yang kamu sembah. Kamu tak mahu sembah Allah, Tuhan yang aku sembah. Aku tak akan sembah berhala-berhala yang kamu sembah itu. Maksudnya, ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang yang kafir. Cuma guna bahasa yang agak sopan lah. Kalau kita kata, kamu ni kafir, misal. Itu menimbulkan kemarahan mereka, kita jangan kata perkataan itu. Sebab kita dakwah mereka sebenarnya kepada jalan Allah. Kalau kita tak kata kafir, memang dia kafir dah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah. Misalnya dulu pernah, saya bukan Islam, saya menteri bukan Islam, mai ke Kelantan. Saya pergi ke Kelantan, saya pun kena kafir juga. Bermaknanya orang kafir pun tak suka kita panggil kafir kat dia sebenarnya. Tapi kalau kita tak panggil pun dia tetap dia kufur dah. Jadi kesimpulannya Kak Hamidah, Puan Hamidah, boleh jadi
dalam dewan itu tidak membenarkan guna perkataan kafir itu boleh jadi nak meredakan keadaan, takut ketegangan. Sebab orang yang tidak beriman pun kalau kita kata hai si kafir, dia tak suka juga. Baik kita guna pendekatan yang lain untuk meredakan keadaan. Sama ada kita kata kafir dia, kalau dia tak kafir, kalau dia tak kafir dah. Cuma hukum nyatakan bila menolak kebenaran, menolak Islam, dia dikafir. Cuma bagi pihak kita ni, kita nak dakwah dia pada jalan Allah, gunalah bahasa yang lebih baik, lebih sopan yang nak ajak dia supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, Puan Hazlina kat tangan lah. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, maksud saya tanya, Waalaikumsalam, ya. Ustaz, kalau kita tadabbur Al-Quran kan, ayat-ayat yang Ustaz sebut dan yang kita dengar-dengar ni ialah termaktublah di dalamnya perihal orang Yahudi ni kan, disebutkanlah tentang sikap dan kelakuan mereka. Tapi bagaimana pula tentang tangan-tangan yang membantu mereka lah. Kalau kita tengok contohnya ada satu negara yang kuasa besar tu, penduduk Yahudinya cuma 2-3% saja. Tapi ada tak diceritakan atau disebutkan secara terang atau secara indirectly tentang pertolongan yang diberikan kepada Yahudi ini dalam menentang Islam dan Palestin khususnya sekarang? Ya. Terima kasih atas persoalan itu. Sebenarnya orang-orang kafir itu dia saling tolong-menolong dalam nak menentang Islam. Mereka sanggup bersekutu dalam nak menentang Islam. Walaupun mereka itu pada asalnya tidak sehati ataupun tidak bersefahaman, tapi dalam nak menentang Islam mereka boleh bersatu. Mereka boleh bergabung. Misalnya kita kata dahulu ketika tentera bersekutu nak serang Iraq misalnya. Walaupun negara-negara bukan Islam itu mereka ni saling tidak bekerjasama, tetapi dalam nak menghancurkan Islam di Iraq, mereka sanggup bersekutu. Bekerjasama untuk mengebom, membinasakan, menjahanamkan negara Iraq. Begitu juga di Palestin sekarang ini, benarnya Yahudi yang membenci ataupun yang merampas tanah orang Palestin. Tetapi Yahudi mendapat sokongan daripada Barat, ini panggil sekutu-sekutu mereka. Maka wajib diperangi juga. Mereka itu adalah musuh-musuh Allah. Kalau zaman Nabi SAW ada satu peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab di zaman Nabi SAW yang menjadi dalang, menjadi musuh dalam selimut, duri dalam daging ialah orang munafik. Orang munafik itu berada di Madinah padahalnya. Mereka di dalam pengawasan negara Islam. Orang Yahudi sendiri misalnya, orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraizah, mereka juga menjadi musuh dalam selimut. Mereka memberi pertolongan kepada musuh Islam. Akhirnya Allah Ta'ala merintahkan agar mereka dihalau keluar daripada Madinah. Mereka diperintahkan supaya dikepung rumah-rumah mereka, dan selama 15 hari mereka sendiri merosakkan harta benda mereka dan mereka keluar daripada Madinah. Kesimpulannya ialah musuh Islam ialah Yahudi, dan mana-mana yang sekutu dengan Yahudi maka dia tetap musuh Islam dan wajib diperangi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, nampaknya setakat itu saja soalan yang apa. Terima kasih kepada yang bertanya. Kita akhirlah saya. Setakat itu saja nampaknya soalan yang diterima. Dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Fikri atas kursus ilmu. Sambungan daripada yang topik yang lalu, iaitu dengan topik Yahudi, bangsa yang dilaknati oleh Allah SWT.
ia termaktub dah di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga yang mana sifat pengecut rejim Yahudi ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Setiap daripada kita ni perlulah memainkan peranan yang penting, peranan masing-masing dalam membantu agama Islam, khususnya melibatkan isu umat Islam untuk istiqamah dalam perjuangan membantu kepada yang memerlukan sehinggalah ke akhir hayat sebagai mukmin yang sejati. Semoga amalan kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat keberkatan daripadanya. Terima kasih kepada penaja slot program kita pada pagi ini. Semoga Allah kurniakan keberkatan rezeki dan umur. Dan Ustaz kita akhiri dulu, tutup dulu topik perbincangan ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusanni alaika al-khaira kullahu nashkuruk wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruk man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjuk wa ilayka nas'a wa nakhfid wa narju rahmatak wa nakhsha azabak. Inna azabakal jid bil kufri al-mulhaq. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.